Qasas ayat 24. Tak hilang juga. Baca doa Nabi ajar. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Baca 40 kali. Tak hilang juga. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lama-lama Tuhan angkatlah insya-Allah kan. Baik. Maknanya proses untuk mengangkat diri kita dengan ujian. Wahai orang yang disibukkan oleh masalah dunia, jadikan dirimu jauh daripada memperkatakan maqam ini. Kerana sesungguhnya kamu hanya berkata-kata dengan lidahmu, bukan dengan hatimu. Kamu berpaling daripada Allah dan daripada firman-Nya. Kamu juga berpaling daripada para nabi dan para pengikut mereka. Pada hakikatnya para tabi'in adalah para pewaris dan penerima wasiat daripada mereka. Kamu semua memperebutkan sesuatu serta melawan zat yang menentukan, dan ketentuan itu sendiri kamu semua telah puas, menikmati pemberian-pemberian makhluk, menjauhkan diri daripada pemberian Khalik dan anugerahnya. Baik. Apa pengarang kitab ni kata? Kalau orang duk sibuk hatinya dengan dunia, tak payah duk bincanglah tentang masalah ujian ini menjadi sesuatu yang boleh menjadikan kita kekasih Allah. Sebab tu orang yang tak beriman, bila datang ujian, dia jadi keluh kesah. Jadi keluh kesah, tak ada duit, sakit, kemudian berpisah, suami meninggal, anak meninggal, difitnah. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, ujian itu dianggap sebagai satu jalan Allah nak angkat diri kita jadi orang yang lebih baik. Allah nak angkat, dia bagi ujian, dia bagi tekanan. Tekanan itu kadang-kadang menyesakkan jiwa. Akak-akak sekalian, abang-abang sekalian, saya baca satu teori kajian ahli-ahli sains dunia ni tentang kejadian berlian. Kejadian berlian dalam tanah, dalam bumi. Kalau ibu-ibu, bapa-bapa dapat seketul berlian, memang jadi manusia paling kaya dalam dunia. Jadi manusia paling kaya dalam dunia dapat berlian sebiji. Berlian ini, orang pakai cincin berlian, pakai gelang ada berlian, memang lambang orang yang kaya-kaya. Orang kaya-kaya. Jadi, cuma orang tak tahu, proses berlian tu dia nak jadi mahal macam tu sampai jadi value yang sangat tinggi. Dia mesti terjadi melalui satu proses masa lama. Dan berlian ini asalnya daripada karbon. Karbon ini satu bahan dalam tanah yang ditekan dengan berapa juta kilogram, berapa ratus juta kilogram. Tekanan yang berat itu menjadikan dia bertukar karbon menjadi berlian. Dan dipanaskan dalam api yang melebihi 400 darjah Fahrenheit. Dipanas yang teramat sangat, ditekan yang amat sangat melalui masa yang amat panjang, karbon bertukar menjadi berlian. Kalau sekiranya karbon tadi tak cukup tekanan dia, tak cukup suhu bakar dia, tak cukup tempoh lama panjangnya seolah-olah penyiksaan dia, dia tak jadi berlian. Karbon tu akan jadi macam mata pensil yang kita tulis tu karbon juga. Tak ada value. Kalau kita jual pensil pun 20 sen sebatang pensil 2B. Jadi maknanya penulis tu kata, sampai saya buat ceramah tajuk ni, ceramah dalam seminar pembangunan diri, tajuknya bangunkan berlian dalam diri. Itu kena buat 5 jam baru habis tajuk tu. Ada modul dia, complete. Macam mana nak bangunkan berlian dalam diri. Maka, lagi diri tertekan, ibu-ibu tertekan, bapa-bapa tertekan, tak ada duit, suami meninggal, berpisah, jaga anak rumit, difitnah, dapat anak cacat, rumah tangga bergolak, dapat anak yang mungkin tak dengar kata, orang fitnah kita. Kita tekan hidup. Kalau kita tak positive thinking, dia panggil PMA, positive mental attitude.
Positive mental attitude. Kalau sekiranya kita tak ada rasa iman pada Allah, maka tekanan itu kita akan lihat daripada sudut yang negatif. Maka tak jadi dalam tubuh kita, tak jadi berlian. Tapi dia jadi sesuatu tak berharga, akhirnya merajuk, akhirnya muram, akhirnya gelisah. Tapi kalau orang yang memahami tekanan, ujian, berat, sakit, seksa, cemuhan, sebagai satu proses, sebenarnya nak menukarkan karbon dalam diri menjadi berlian, maka ujian itu makin menaik dia. Seronok kalau kita bincang tajuk ni kan. Lama dah saya tak ceramah tajuk ni kan. Bangunkan berlian dalam diri. Nak ubah orang-orang yang negatif, orang putus asa, orang kecewa dengan hidup. Bahawa sebenarnya dalam tubuh kita ada berlian. Allah kirimkan ujian sebenarnya nak jadi diri kita macam berlian. Allah jadikan orang-orang yang beriman ini, sebab tu Allah kata, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Ujian bermadu agak tulis tadi kan. Ujian ni kan. Ujian. Bukan senang. Nak berkongsi kasih sayang. Tapi Allah dah buat, kita dapat anak nombor 1. Anak nombor 1, tiba-tiba kita kasih sayang, tak lama dapat anak nombor 2. Berkongsi dah? Kongsi. Kemudian dapat anak nombor 3, kongsi dah? Kongsi. Dapat kadang-kadang 15 orang anak, 10 orang anak. Boleh pun berkongsi kasih sayang ibu bapa. Maka peringkat awal memang sulit. Saya sebut ni bukan kempen, bukan kempen akak marah kat saya pula ustaz ni lain macam petang ni. Bukan. Nak sebut. Lihat dari sudut positif, isteri-isteri Rasulullah dipanggil Ummahatul Mukminin sebab ujian ini. Berkongsi kasih sayang dengan Nabi. Tapi Nabi ni orang bijak. Nabi ni orang bijak. Tak ada seorang pun isteri dia yang merasakan Nabi ini tandus kasih sayangnya pada mereka. Kita isteri seorang pun pening. Nabi isteri ada 12 orang. Ada 12 orang isteri. Kemudian campur yang meninggal campur. Semua total 12. Maka tak ada seorang pun merasai tandus dan hilangnya kasih sayang Nabi. Pernah. Walaupun mereka tahu Nabi banyak dengan Aisyah. Nabi banyak dengan Aisyah. Sebab Aisyah isteri yang paling muda. Aisyah satu-satunya isteri anak dara. Tapi Allah uji dengan Aisyah tak dapat anak. Walaupun dia anak dara. Manusia paling cantik dalam Madinah. Tak ada orang boleh lawan cantik Aisyah. Tapi dengan Aisyah sampai wafat Nabi tak dapat anak. Dengan janda namanya Khadijah 6 orang. Maria Kibtiyah janda dapat anak. Lagi hebat Khadijah umur 40 masih boleh beranak 6 lagi. Boleh bayang nak macam mana. Mana sampai umur 50 lebih beranak lagi. Kita sekarang kalau umur 50 lebih beranak memang satu kampung, mulut orang kampung kita ni semua mulut tak ada lesen. Memang dia kutuk rapat ya. Akak kahwin dengan orang tua, dia mengamuk. Dia kata juga, kahwin dengan orang muda, orang kampung kita kata juga, itu senang tu. Memang main santau lah tu kan. Dapat kahwin, dia dah umur 50 lebih, kahwin dengan budak umur 20, memang main santau. Kesian budak tu makan santau. La ilaha illallah. Punya dengki apa? Baru ni saya tengok satu YouTube. Pakcik tu umur 95. Pakcik tu umur 95 di Indonesia, kahwin dengan remaja umur 19 tahun isteri dia. La ilaha illallah. Orang kampung kata tak? Mulut jenis mulut tak ada lesen, dia kata, sian budak tu dapat laki tua. Kalau dapat laki muda, dapat isteri pula tua, dia kata pula, perempuan tu memang jadi sugar daddy lah tu kan. Pula dah. Macam-macam pesin mulut manusia ni. Jangan peduli lah. Maka sebab itu, kita kata bahawa ujian itu nak jadi berlian dalam diri, kita kena sanggup menghadapi ujian. Kalau kita redha, lama-lama akan bertukar value jadi macam para Nabi, para Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dia jadi hebat. Tubuh mereka ni diuji, sahabat Nabi dibunuh, dihimpit, di pulau. Lama-lama mereka positif dengan ujian ini dan merasai Allah bersama dengan dia. Nilai diri diangkat.
Sebab tu nama mereka sampai kiamat disebut. Nama mereka sampai kiamat pun disebut sebagai golongan yang disebut oleh Asy-Syaikh Said Qutb di dalam kitabnya Ma'alim fit Tariq. Nanti kita habis kitab mana-mana, kita mengaji kitab Asy-Syaikh Said Qutb ini, petunjuk sepanjang zaman. Menarik sangat. Saya habis mengaji ni di Perlis dengan satu guru, Dr. Syekh Dr. Abdul Aziz Hanafi. Dia PhD dalam bidang usuluddin. Saya habis mengaji kitab itu, 2 kitab habis mengaji dengan dia. Satu kitab Sirah Nabawiyah, satu kitab Ma'alim fit Tariq. Jadi dia orang alim. Dia sangat disayangi oleh Sultan Brunei. Ada 2. Sekarang ni ada satu lagi, Ustaz Ahmad Ali, dia Perlis. Kalau nak pergi berguru, hidup lagi dia. Satu manusia sangat alim. Sederhana sangat-sangat. Jadi cari guru-guru alim seperti itu. Mudah-mudahan kita juga menjadi baik, insya-Allah. Baik. Maknanya mereka melihat, mereka jadi berlian, ada value, nama disebut. Kita ini ujian sikit, susah hati terus. Jadi Allah ni dia sebut, kalau nak jadi kekasihnya, maka mestilah kita ni sanggup menerima ujian. Tidak ada ucapan kamu yang akan didengar oleh Allah Ta'ala, sedangkan di sisinya terdapat hamba-hambanya yang saleh. Sehingga kamu bertaubat dan ikhlas dengan taubat kamu, teguh dalam taubat tersebut, menyesuaikannya dengan kodrat dan keputusan al-haq dalam sesuatu yang menguntung dan merugikan kamu, dalam sesuatu yang terhormat dan terhina, dalam kaya dan miskin, sihat atau sakit, sesuatu yang kamu cinta, yang kamu benci, semua hati kita redha terima. Kita susah, kita senang, kita sakit, kita gembira, semua kerana Allah. Kan? Jadi semuanya akan menjadi menyeronokkan. Jadi dia sebut, nak jadi darjat manusia yang hebat ini, jadi berlian ini, banyakkan taubat pada Allah, banyakkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Dalam semua amal perbuatan kita, baru kita akan jadi sehebat manusia yang dipanggil berlian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubatlah. Wahai kaumku, jadilah kamu sebagai pengikut sehingga engkau diikuti. Jadilah kamu sebagai pelayan sehingga kamu dilayani. Ikutilah keutamaan dan beberapa ketentuan dan layanilah ia sehingga ia mengikuti dan melayanimu. Berhina dirilah kamu kepadanya sehingga mereka menghinakan diri kepadamu. Tidakkah kamu mendengar ungkapan yang berbunyi, kama tudinu tudanu, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kamu berhutang, maka kamu pun dihutangi. Sebagaimana kamu ada, maka kamu pun diperhatikan. Jadi sebab itu, kalau kita nak jadi seorang pemimpin yang hebat, kena belajar jadi pengikut. Kalau kita nak jadi kita ini dilayan, kita kena layan orang lain. Kalau kita nak diri kita bahagia, cuba belajar bahagiakan orang lain. Akak-akak sekalian, abang sekalian, ramai orang duk tanya saya, Ustaz, apa cara kita nak jadi bahagia? Bahagiakan orang lain. Bahagiakan anak, bahagiakan isteri, bahagiakan ibu bapa. Apa makna bahagia? Bahagia memberi ketenangan, kegembiraan, keceriaan pada orang lain. Walaupun hanya dengan sekuntum senyuman. Apa sangatlah harga. Nak bagi orang bahagia bukan dengan duit. Nak bagi orang bahagia bukan dengan benda. Benda itu alat saja. Tetapi bahagia banyak boleh diberi tanpa duit. Bagilah sokongan. Kita nak agar doa kita makbul. Banyakkan doa orang lain. Kita nak kita dikasihi, kasih orang lain. Kita nak orang kasih pada kita, tapi kita tak kasih pada orang. Macam mana Allah nak datangkan orang lain kasih pada kita? Rahsia kalau kita bongkarkan sebab apa Nabi jadi orang paling dikasihi. Sebab Nabi mengasihi orang lain. Sebab apa Nabi ni jadi orang yang paling dipercayai? Sebab Nabi ni memiliki integriti. Sebab apa Nabi ni diikuti? Sebab Nabi ni suka tolong sampai kerja-kerja buruh kasar pun Nabi buat. Mana-mana pemimpin yang suka turun padang bersama dengan rakyat, itu sangat dikasihi. Saya ambil contoh, satu ahli parlimen, saya pernah pergi ceramah tempat dia, di Jeli.
Datuk Seri Mustafa Muhammad. Tapi dalam pilihan raya lepas, dia ambil keputusan dia tak nak bertanding, nak rehat. Sebab dah lama. Saya pergi kuliah dia pakai baju pagoda dengan taraf Datuk Seri sudah puluhan tahun jadi menteri. Puluhan tahun jadi menteri. Dia duduk dalam kuliah saya tu pakai baju pagoda, pakai kain pelikat, Cak Gajah duduk. Mula saya tak cam, tapi orang duk bisik saya, orang kata, Ustaz, Tok Pa ada dalam majlis ni. Saya cari punya cari. Ya Allah Tuanku, kita pula rasa malu. Dia duduk di bawah, tak ada protokol, macam orang kampung, pakai baju pagoda. Kemudian habis makan dia datang makan dengan saya macam orang kampung. Duduk makan, dia tolong sendukkan nasi. Kemudian patut kita senduk nasi kat dia. Dia rasa hormat pada ustaz-ustaz ni. Kemudian dia sendiri tolong kopikkan durian. Masa tu saya pergi ke Jeli musim durian, ceramah di pondok moden dia. Dia belah durian, jemput makan dengan kita. Ya Allah, kita rasa nak sepatut saya kalau durian 2-3 biji habis. Makan dengan dia sebiji lah, nampak tawaduk sikit. Selalu kalau tak ada dia, nasi 3 periuk pun habis. Kadang dah habis nasi masuk dalam periuk. Itulah kita punya tarafnya. Tapi akhir, nampak dia tak jadi. Kemudian orang kampung beritahu, kalau dia masuk tanding lagi, mungkin 100 tahun lagi kalau umur panjang pun takkan kalah. Sebab pagi-pagi, dia pergi beli nasi kerabu, nasi belauk di Kelantan. Bawa naik motosikal macam orang kampung. Bawa dalam raga motor pergi makan rumah rakyat. Panggil jiran-jiran pakat makan. Makan bawah pokok. Macam orang kampung pakai kain pelikat, pakai kopiah, baju Melayu. Kadang-kadang pakai baju berkebun aja. Kemudian tak cukup itu. Kalau orang kenduri kahwin, dia bukan berlakon, dia buat betul. Kenduri kahwin pergi kupas bawang kat dapur, pergi siang daging, macam orang kampung. Jadi akhir dicintai. Dicintai. Nabi lebih pada tu lagi. Nabi SAW lebih daripada tu lagi. Maka sebab tu, kalau kita nak kita dihormati, kita kena hormat pada orang lain. Kalau kita nak diri kita dikasihi, kita kena kasihi orang. Kalau kita nak diri kita bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau tak percaya, cuba buat amalan ini, iaitu bahagiakan orang lain. Dengan sedekah, dengan senyuman, dengan nasihat yang baik. Allah akan kirim pada kita, orang terasa bahagia, Allah campakkan kita bahagia. Kita nak doa kita makbul, banyakkan doa untuk orang lain. Kalau tak percaya, cuba buat. Kalau kita nak kita ni dimaafkan, maafkan orang lain. Jadi begitulah dia panggil. Kalau kita nak kaya, kayakan orang lain. Senangkan orang. Kita nak senang, senangkan orang lain. Percayalah. Inilah amalan Nabi SAW. Dan tanpa prejudis Allah ni sentiasa melihat kita. Kama tudinu tudan. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kamu berhutang, kamu pun dihutangi. Sebagaimana kamu ada, kamu pun diperhatikan. Tapi kita tak. Kita nak suruh orang hormat kita. Tapi kita langsung hormat orang pun tidak. Kita nak suruh, kita nak bahagia. Tapi tak pernah membahagiakan mak ayah kita. Sebab tu saya kadang-kadang seronok tengok. Yang pergi-pergi umrah dengan saya. Bawa mak, pimpin tangan mak. Pimpin tangan bapak. Pergi tawaf, pergi sa'i. Ya Allah, pasti bahagia. Orang yang macam ni, walaupun ujian banyak, pasti bahagia. Sebab, dia membahagiakan mak dia. Bahagiakan mak dia. Mak sakit, tak boleh makan. Orang tua ni, bapak kita lah. Kalau siapa yang ada bapak lagi, umur 70, 80, kena sakit pula Parkinson. Waktu dia nak sorong, keluar rumah kita nak ajak makan kedai mamak tu. Keluar rumah, sorong kaki, masuk dalam selipar, terketar. Tak boleh sarung. Kemudian kita tolong sarung. Itu dia panggil membahagiakan. Kemudian sampai kedai makan, tangan terketar macam ni. Nak makan, pegang sudu pun terketar. Anak ni ambil sudu. Senduk nasi, suap pada mulut ayah. Kadang-kadang dah keluar, dah makan, menjejih keluar nasi kan. Nampak jijik kotor. Anak ni ambil isu.
La mulut ayah. Ya Allah, itu dipanggil manusia membahagiakan mak bapak. Jangan bimbanglah. Kalau duit tak banyak pun pasti Allah bahagia. Kalau rahsia paling hebat, nak bahagia, bahagiakan mak ayah. Nak bahagiakan mak ayah, tak payah dengan duit. Tapi dengan kasih sayang. Ramai orang boleh bahagiakan mak dia tanpa duit. Ramai orang salah, konon-konon nak bahagia mak ni dengan harta benda. Boleh beli mak kasut tumit tinggi. Boleh beli mak kain-kain pasang yang harga RM1,000. Itu tak bahagia. Mak kita ni dia nak sentuhan. Dia nakkan kasih sayang. Dia nakkan layanan. Dia nakkan perhatian. Macam kita kecil dulu, kita nak perhatian mak kita. Sebab tu kita menangis. Sikit-sikit merajuk. Sebab kita nak mak kita belai kita. Orang tua, bila dia sampai tua, dia nak kita belai dia. Dia marah kita sebab dia nak rapat dengan kita. Kita yang salah faham, mak ni tak ada kerja lain. Balik-balik marah, balik-balik tengking. Sebenarnya dia nak perhatian. Bila kita bagi perhatian pada dia, Allah akan perhatikan kita. Kita bagi perhatian pada anak-anak yatim, Allah pasti akan bagi perhatian pada kita. Kita bagi perhatian cakna pada orang-orang susah, pakai-pakai miskin. Ibu-ibu yang susah, ibu-ibu tunggal yang tak ada suami. Allah pasti akan bagi perhatian pada kita. Itu hukum yang Allah sebut. Asalkan buat itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,